Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi kita ke dalam sesi podcast yang keempat, Santai Sehat, bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Negeri Perak. Dan saya, Dr. Nur Izziani Khaliluddin, penyaras unit tidak berjangkit NCD, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak. Saya, Dr. Muhammad Azzahi, pakar perubatan keluarga, Klinik Kesihatan Lembut. Dan saya, Cik Syahira, Pegawai Psikologi Kaunseling, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak. Okey, hari ini episod terakhir podcast kita. Pada 10 hari bulan 10. Yang keempat So, lah. saya nak tanya lah, apa yang istimewanya 10 hari bulan 10 ni, Dr. Yani? Okey, 10 bulan 10 bertemakan hijau. Kenapa hijau? Ia dah kerana Green Ribbon sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Cik Syirah, kenapa ada kuning-kuning juga ni, Cik Syirah? Kuning-kuning ni adalah sempena Yellow Ribbon pula, iaitu Hari Pencegahan Sedunia pada 10 hari bulan 9 yang lalu. Pencegahan bunuh diri. Pencegahan bunuh diri. Pencegahan bunuh diri. Okey. Alright, untuk so istimewanya podcast kita terakhir ni apa dia ya? Apa yang istimewanya? Kita nak bawa apa? Kita dah buat podcast bersama dengan kaunselor kita, kaunselor daerah kita, Cik Syirah. Kita dah buat dengan rehab, fizio dan OT, occupational mental therapy, kesihatan mental. Kenaman. Dan yang ketiga, episod ketiga podcast kita bersama dengan farmasi dan juga ubat-ubatan dan juga dietitian. Dietitian, So, pemakanan. untuk episod terakhir ni, siapakah tetamu istimewa kita? Special yang terakhir ni. Pasal special. Kita bawakan khas perkongsian daripada pengidap penyakit mental sendiri, iaitu penyakit bipolar disorder type 2. Okey, saya persilakan, saya jemput Puan Ruby, bukan nama yang sebenar. Dipersilakan. Okey, tetamu kita istimewa kita pada hari ini, Puan Ruby. Kami sangat berbesar hatilah atas kesudian Puan Ruby untuk bersama dengan kita untuk menceritakan apa masalah Puan Ruby, apa yang pengalaman rintangan, halangan untuk bekerja. Saya dipahamkan Puan Ruby bekerja juga di bidang kesihatan juga. Betul Puan Ruby ya? Betul. Okey. Boleh sebagai permulaan, boleh Puan Ruby cerita sedikit pasal Puan Ruby? Usia ke macam mana lah kan? Okay, nama saya Ruby. Saya berumur 37 tahun. Saya bertugas di satu tempat, satu klinik kesihatan di sebuah daerah lah di Negeri Perak. Saya bekerja selama 9 tahun. Lama 9 tahun dah. Dalam bidang kesihatan ni? Dalam bidang kesihatan 9 tahun. Sejak saya bekerja mula-mula memang terus ditempatkan di tempat yang sekarang saya bekerja lah. Kira tak pernah bertukar mana-mana lagi. Okey, menarik. So, apa dengan penyakit sekarang ni, bila macam Dr. Syirah, Cik Syirah tadi beritahu pasal masalah kesihatan Puan Ruby kan, bila dapat tahu, dikesan macam mana gejala, Puan Ruby ceritakan. Okey, saya mengidap penyakit bipolar mood type 2 disorder pada tahun lepas 2022 bulan 3. Sebelum ni saya didiagnos dengan bermacam-macam, setahun lebih lah setahun lebih. Sebelum ni saya didiagnos dengan bermacam-macam diagnosis lah. Anxiety, panic attack, PTSD, GAD. Semua berkaitan dengan mood disorder. Jadi doktor tak tahu. Depression Tak ada ada. lagi. Anxiety lah. Anxiety. Jadi bila bermacam-macam diagnosis tu, saya jadi macam doktor pun, sebab kita tak pernah pergi jumpa doktor dan kita macam, saya sendiri tak pernah luahkan pada siapa-siapa pun sewaktu saya bekerja. Saya pendam sendiri. Jadi pada tahun lepas saya bertekad untuk berjumpa dengan seorang doktor. Doktor tu pun dah tak ada dah pindah dah. Sebab saya rasa macam doktor tu dia lelaki, tapi doktor tu dia macam dia punya peribadi dan personality dia tu, saya rasa macam saya boleh cerita benda tu. Dia memahami. Okey. Jadi dia pun tidak dapat nak diagnose apa penyakit sebenar saya, sebab saya pun tak cerita dekat dia apa-apa. Saya macam 20% je saya bagi tahu tentang
perasaan saya, apa yang saya alami. Sebab saya risau bila saya cerita, sebab doktor tu bekerja di klinik saya. Saya risau dia akan konsak ataupun dia akan tanya dengan Dekat doktor orang lain lebih senior pula, doktor daripada lain dia. pula. Jadi benda tu akan Semua orang tahu. Semua orang tahu. Jadi dia merujuk saya ke klinik psikiatrik Hospital Taiping. Okey. So dari situlah terusnya lagi siasatan lanjut. Siasatan lanjut. Sebab bila saya pergi ke Hospital Taiping, saya tak kenal siapa-siapa. Jadi saya boleh cerita daripada dulu Lebih sampai sekarang. open. Lebih open minded. Saya cerita semua. Jadi diagnosis tu baru boleh doktor tu dapat. Nak bagi lagi Saya tepat tak sembunyi lah. apa-apa kan. Jadi sekarang ni memang diagnosis yang sekarang ni memang yang dah tepat lah. Yang Kiranya dah dia tepat memang lah. membantu Dah- Puan Ruby dalam kesihatan mental ni lah. Memang banyak membantulah daripada segi pekerjaan, daripada segi orang kata family, rumah tangga ke apa kan, banyaklah yang membantu sebab doktor dekat klinik sana ada bagi satu ubat lah. Jadi mungkin ubat tu sesuai dengan saya. Ya. Sekarang ni Puan Ruby makan satu jenis ubat saja Satu lah. jenis ubat saja saya makan. Masih ada follow up lagi dengan Taiping lah. Masih ada follow up lagi. I see. Yang saya faham tadi daripada cerita Puan Ruby tu, Puan Ruby macam takut stigma kan? Ya, Takut stigma. stigma, macam mana reaksi orang-orang di klinik sebab kita kerja di situ Ya. kan. Tapi sebenarnya sekarang bila dah ada diagnosis, rakan-rakan di tempat kerja, kawan-kawan semua dah tahu dah diagnosis. Kawan-kawan tu Ada yang dah tahu tak? Dekat, saya rasa dekat tempat saya bekerja hanya ada dalam 4 orang saja 4 orang lah. Tapi situasi sekarang ni sebenarnya adakah wujud sebenarnya stigma tu atau Puan Ruby saja yang berasa begitu? Saya pun tak tahu sebab kadang-kadang kita rasa stigma tu ada. Orang akan cakap kita macam-macam. Kita fikir bila kita pergi kerja je orang pandang kita, cakap dia tu sakit mental lah, dia tu makan ubat kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang tu tak cakap pun apa-apa kat kita. Kita je yang Kita rasa. yang takut macam Jenis tu. stigma. Tapi tak, daripada segi staff, doktor, kawan-kawan sekerja, ada perubahan tak? Ada perubahan tak? Dapat tahu diagnosis 2022 ya, tahun lepas ya. tahun lepas. Sejak pada tu ada tak apa-apa perubahan? Ada perubahan banyak daripada segi ketua unit saya, daripada segi orang atasan. Sebelum ni dia orang anggap macam yelah, dia orang pun tak tahu, mungkin dia orang anggap saya panic attack, anxiety, tak tentu kan macam apa semua. Jadi Tak bila stable dia orang dah mood. tahu dah kenapa saya berkelakuan macam tu, dia orang dah tahu diagnosis saya makan ubat apa. Semua ketua unit saya dengan bos-bos saya semuanya sekarang ni memberi sokongan. Support Dia orang lah. lagi Support open lah. Lagi open minded tentang saya. Okey, baguslah Bagus kan. ya. Untuk situasi Puan Ruby itu macam mana rasa mula-mula tu? Tu waktu belum diagnose tu. Sebelum dapat rawatan yang betul tu. Belum waktu saya didiagnose dengan bipolar mood disorder ni, saya tak boleh, orang kata ada sesuatu benda ataupun macam orang kata pencetus dalam Kita panggil trigger lah. Trigger saya tu. Macam bila saya berhadapan dengan orang ramai atau dengan pesakit, jika pesakit tu macam ataupun orang ramai tu macam marah ataupun berkelakuan yang Pelik-pelik. pelik-pelik ke apa semua kan, saya jadi nak marah. Saya jadi tak boleh Tak boleh kontrol kontrol diri emosi, saya akan marah, eh. tak boleh kontrol emosi. Saya marah, saya lepaskan geram pada, sebenarnya tak perlu pun kita lepaskan geram pada orang macam orang tu kan. Jadi lepas saya didiagnosis tu, saya rasa lepas tu saya pergi kaunseling, berjumpa dengan Puan Syahira yang sudi mendengar cerita saya, pengalaman saya. Jadi macam pergi juga fizioterapi, pergi OT, buat teknik relaxation semua. Jadi saya boleh kontrol dah kemarahan. Sebab saya sikap saya sebelum saya diagnosis ni, saya kalau sedih saya akan terlalu sedih. Bila saya terlalu marah, saya akan terlalu marah. Saya tak boleh kontrol diri saya. Macam tu. Tak boleh sederhanakan tak emosi boleh tu, tak boleh. tak Dia boleh terus sederhana. sampai Dia ke akan atas. paling tinggi dengan paling rendah. Orang kata apa, button tu terus di push macam tu, dia betul. tutung terus naik macam tu ya. macam tu. Nak turun balik tu pun Nak susah turun juga. susah. Sampai ada satu ketika dulu saya pernah lah jaga lunch call daripada 12.15 sampai 2.45. Saya Hari Jumaat lah ya. hari Jumaat lah saya bersembang, berborak-borak dengan kawan. Tapi bila dia ada satu time tu
dia takkan berhenti bercakap. Dia macam sampai 2:45 sampai saya tak jaga kaunter, saya tak cari buku, saya tak buat kerja apa-apa. Tenaga tu Tenaga memang tu bercakap memang je. heavy kan, memang aktif sangat. Lepas tu bila saya tak sedar, lepas tu buat balik 2:45 saya rehat buat kerja rumah. Bos saya telefon, kenapa tak cari buku, kenapa tak buat kerja? Ya ke? Ya Allah, saya lupa. Tak sedar tak sedar benda tu semua terjadi. Saya lupa benda tu semua. Macam bila kita sembang dengan kawan waktu tu rasa seronok tu macam Lain lupa nak habis. benda. Sebelum saya start ubat lah. Sekarang ni saya dah makan bertenang. ubat tu dah setahun. Jadi saya rasa rawatan yang saya dapat tu memang Membantu Membantu. dari sangat-sangat segi lah. pekerjaan, keluarga apa semua Apa tu, saya selalu terfikir sebab sekarang sebenarnya pesakit yang mengalami masalah mental ni ramai kat luar kan, tapi kadang-kadang diorang tak tahu nak buat macam mana, nak reach out macam mana, nak pergi kepada siapa apa semua. Nak kumpul kekuatan tu pun susah kan. Waktu tu macam Puan Ruby macam mana yang disebabkan apa turning point yang macam aku kena cerita dekat Doktor tadi. doktor ni. Doktor Aku lelaki dah kena sampai masa dah aku dah kena perlukan bantuan. Apa yang turning point Puan Ruby waktu tu? first benda yang boleh saya buat keputusan macam ni atas sebab tempat yang saya bekerja tu memerlukan, orang kata kita kekurangan staff dan staff perlu bekerja lebih daripada tu. Saya rasa masa tu dulu saya rasa saya dah bekerja lebih, padahal saya ni sebenarnya dah bekerja kurang daripada orang lain. Jadi bila benda tu terjadi, saya rasa macam apa orang cakap, tak puas hati macam kenapa saya kena buat sedangkan orang lain tu okey je kalau tak buat. Jadi bila saya fikir balik, saya menangis, saya fikir-fikir, saya tak boleh tidur apa semua. Saya rasa saya perlu cerita pada someone. Saya nak cerita pada kawan-kawan. Saya takut kawan-kawan saya akan bercakap-cakap dan apa yang pendapat kawan-kawan atau pandangan kawan-kawan tentang saya, nampak dia ni okey, tapi betul rupanya je lah. macam ada sakit jiwa, sakit mental. Dalaman kita tu tak ada. Jadi tak saya nampak. mencari seseorang yang tidak rapat dengan saya. Ramai je dalam sekeliling saya yang memang rapat dengan saya, tapi saya rasa saya perlu bercerita pada seseorang yang tak rapat pada saya. Jadi bila saya bercerita pada seseorang yang tak rapat dengan saya rasa macam lebih terbuka nak Boleh bercerita. cerita. Tiada rasa malu, tak ada macam tersekat-sekat. Yelah, sebab bila dengan orang yang kita kenal mungkin ada rasa bias, dia akan judge kita ke kita itu apa yang kita rasa sebab lah kita kan. rasa dia ni kan. okey je kan, tapi kenapa macam ni? Ya, betul. Puan Ruby, macam kan diagnosis tu baru dibuat pada Tahun lepas. 2022. Tapi gejala yang Puan Ruby ada tu sejak bila? Kan Puan Ruby dah bekerja 9 tahun kan? Bila tu? Gejala tu berlaku saya rasa pada tahun 2015. Agak lama. Saya 2015 Lebih kurang saya 8 start, baru kerja. saya jenis seorang yang aktif, suka bersukan, suka tempat orang ramai, macam pergi bersosial. Tapi bila tahun 2015 tu saya dah start tak nak jumpa orang ramai, tak nak pergi pasar malam, tak nak pergi mall, tak nak pergi apa, aktiviti sukan semua saya Nak tak buat. menyendiri lah. Macam nak menyendiri Agak lama je. juga 7 tahun untuk dapat cari Kekuatan kan? cari kekuatan untuk mendapatkan rawatan, pertolongan semua tu agak lama juga. Sebab sebab saya pendam, saya tak mendapatkan rawatan sebab saya fikir pandangan orang pada saya. Saya rasa takut nak cerita benda tu atau meluahkan perasaan saya, apa yang saya rasa, sebab saya nombor satu pandangan orang pada saya. Semestinya pandangan orang tambah kerja kesihatannya. Takkanlah orang kerja kesihatan kerja mental. Mesti orang suruh macam tu juga kan. Kita takut Lepas tu kita nak jumpa pesakit-pesakit kita kan. Tu maksudnya dalam sofa yang kita cerita dengan Puan Ruby ni memang boleh nampak stigma tu main peranan besar kan. Betul. Untuk mendapatkan rawatan tu kan. 7 tahun agak lama. 7 tahun tu Nak adalah dapat. waktu yang lama untuk dapat rawatannya. Mungkin sebelum ni tak rasa dalam 7 tahun tu apa yang berlaku kan, macam bila kita rasa bila orang marah kita marah dia balik tu adalah satu benda yang sangat normal. Macam kita rasa macam aku ni tak ada sakit kot, so tak payahlah nak pergi klinik ke apa ke. Pernah tak rasa macam tu? dulu mungkinlah pernah rasa macam tu kan. Kita rasa kita okey, kita normal. Apa yang kita buat tu betul Betul lah nak marah kan. Sebab orang tu buat macam ni kat kita kan. Rasa tapi bila macam kita tu. lama-lama kita dah pergi kaunseling, kita dah dengar
tentang penyakit-penyakit betul. penyakit-penyakit mental, anxiety, panic attack, semua tu kan. Sikit-sikit kita dapat tahu yang benda yang kita buat dulu tu atau yang kita rasa tu dulu tidak normal. Betul. Untuk pengetahuan lah, 4 penyakit yang kesihatan mental sekarang banyak berlaku kat Malaysia adalah yang pertama kemurungan, anxiety, bipolar pun memang dah banyak sekarang, dan juga schizophrenia. Sebab bipolar tu mungkin bila macam Puan Ruby cerita kan, saya rasa bila saya marah tu macam tak ada apa pun sebenarnya, saya rasa betul tindakan saya, tapi sebenarnya marah tu betul, tapi bila dia terlalu marah, dan juga bila kita happy tu macam terlalu happy, the words terlalu tu yang ekstrim tu yang kita risau, so mungkin dia akan jatuh bawah bipolar, bawah mood disorder kan. Bila nak bangkit balik tu yang susah juga. Nak tak ada dalam one point yang rasa macam walaupun bukan dalam kerja ke, dalam kehidupan seharian ke, rasa macam kan bila kita bipolar kan memang ada yang terlalu happy, terlalu sedih. So bila nak naik balik daripada yang terlalu happy tu, yelah kita boleh kawal, mungkin boleh kawal kan. Tapi kebanyakan orang yang bipolar ni, bila di tahap bawah sekali tu nak bangkit balik tu macam mana selalu Puan Ruby buat? Macam bagi saya lah, saya selalu fikirkan yang penyakit saya ni Allah yang bagi. Betul. Kita sihat, kita sakit, semua Allah yang bagi. Mungkin ini ujian pada saya, sebab Allah dia akan pilih siapa yang mampu untuk terima ujian daripada dia. Jadi saya berserah semua pada Allah. Saya bangkit, saya kuatkan semangat saya, sebab saya ada rasa saya ada sesuatu untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan. Sekarang ni bila saya dah mendapat rawatan yang betul, kaunseling semua, saya rasa saya ada pembimbing untuk pergi jalan yang betul, untuk bekerja dengan lebih baik. Sebab semasa saya bekerja, walaupun saya menghadapi penyakit ni, saya tak pernah ada rasa malas ataupun tidak mahu pergi kerja. Macam pagi-pagi saya bangun, saya sentiasa bersemangat. Saya rasa kat klinik tu, saya rasa saya lah kot orang yang paling awal. Punch card 7 suku je, selalu 7.20 je, Maintain dia. dia tak pernah lah lambat. Dan punch card tak pernah merah lagi. Alhamdulillah. Saya nampak macam tadi kalau lebih selain daripada perubatan, ya, ambil ubat, rawatan, kaunseling tadi kan, dengan juga saya tengok macam Puan Ruby pergi ke spiritual, ya, daripada Allah, Kembali pencipta, pencipta kita. rohani macam mana dari dia. segi keluarga, sokongan keluarga. Puan Ruby dah berkeluarga ke ataupun macam keliling mana? ke? Saya dah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Saya mempunyai 3 adik-beradik lah. Saya yang pertama kakak sulung, saya yang kedua dengan adik lelaki saya lah. Untuk secara jujurnya memang family saya memang bukan tak bagi sokongan. Dia macam family dengan husband saya macam dia tak memahami, dia tak tahu apa bipolar disorder tu. Condition tu kan. Condition tu sebab dia orang bukan kerja klinik, dia orang kerja biasa je kan. Jadi dia orang tak tahu bipolar mood disorder tu apa. Jadi macam orang-orang kampung, kalau orang-orang kampung mungkin dia orang anggap macam Moyan ke kan. Macam Kata tu. nama lain dia orang lah. Nama lain je mesti Moyan ni. Macam tu. Tu sebab saya faham dia orang tak faham. Tak faham. Yelah, kita nak cara tahu. klinikal dia penyakit ni penyakit apa. Jadi saya hanya bergantung pada ubat dengan rawatan saya saja. Kalau sokongan kawan-kawan pula macam mana? Kalau kawan-kawan okey dekat tempat kerja saya, sebab kat luar saya memang tak ada kawan. Saya pergi kerja memang kawan dengan orang yang bekerja saja, kawan Di sekerja. tempat kerja lah kawan kita. Di tempat kerja lah kawan. Tapi bagi saya semua kawan-kawan saya yang berada sekeliling saya sekarang ni semuanya memberi sokongan. Semuanya faham. Alhamdulillah. Sampai ada yang cakap kalau rasa tak okey, Bagi rasa tahu. berdebar-debar kan, pergi duduk dekat dalam bilik, biar kami yang buat kerja. Pergi rehat. Oh, dia orang memang sangat supportive. Sporty, okey lah. memahami. Daripada cerita Puan Ruby tu nampaklah kepentingannya untuk kita bagi tahu kat orang awam, Ya, kita betul. kan, daripada Kan. family sendiri pun yang rapat, husband pun keluarga tak apa-apa tahu mengenai masalah mental tu Betul. kan. Dan kita kena terus sebarkan info mengenai Betul. kesihatan mental ni, sebab macam Puan Ruby cakap lah, sebab orang lebih faham macam penyakit
kecil manis, darah tinggi, demam denggi. Mental ni dia tak berapa faham Tak sangat. faham. Dia masih macam nampak satu je. Sikit mental ni macam Gila. meroyan gila. Gila. Sebenarnya dia banyak cabang-cabang dia kan. Dan Puan Ruby sendiri buktikan walaupun dia ada penyakit tapi boleh pergi kerja. Betul. Boleh uruskan Boleh anak. datang balik awal. Boleh pangkat tak benang merah kan. Kan. Jadi Dapat benda APC tak? Bila tanya contoh yang sangat bagus. ya. Even kita yang tak ada, bukanlah tak ada gangguan pun kan. Kadang-kadang datang lambat juga, merah juga pangkat. Perlu motivasi juga. Nak pergi kerja kan cakap, ai Ni mangkit-mangkit nak pergi kerja. Semangat dah. lawan baju kan. Itu satu perkara yang bukan halangan lah sebenarnya. Sama juga macam kita ada kencing manis pun boleh je buat aktiviti harian betul, juga. So kan? tak ada beza pun Penyakit kesihatan kronik ni mental kan? dengan penyakit yang lain. Sama je. Yang penting dapatkan rawatan. Walaupun mungkin kita kata macam family saya tak sokong, tapi kita ada sokongan daripada kawan-kawan pun dah cukup membantu kita untuk menjalani kehidupan sebenarnya. Dan macam Puan Ruby kata, saya go je, saya hadap je walaupun suami kan orang paling penting, suami tak memahami, tapi yang kita perlu fokus adalah diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Kalau kita tak fight untuk diri kita, siapa lagi Siapa kan? lagi? Betul. Kan? Kita kena bangkit untuk diri kita sendiri. Betul. Hidup. Itulah memang kuat yang kata-kata, sebab orang kata mental health. Ramai orang tak faham mental health. Kalau orang dengar mental health, orang ingat macam sakit mental ke? Sebenarnya mental health tu dalam bahasa Melayunya kesihatan mental. Betul. Sama dengan kesihatan fizikal. Betul. So tu yang kita kena teruskan kasih orang di luar faham. No health without mental health. Maksudnya Betul, tanpa betul. kesihatan diri, tanpa kesihatan mental kan. Dia kena melengkapi satu sama lain. Betul. Itu macam Okay. sokongan. Sebelum kita habislah kan kat Puan Ruby kan, apa kata-kata yang macam terakhir untuk masyarakat yang Puan Ruby rasa macam saya perlu ambil peluang ni untuk kongsi. Pesanan ke, harapan Pesanan ke, ke. untuk mewakili ni kan, pejuang-pejuang penyakit mental, sakit Okay, mental. bagi saya sebagai seorang pengidap bipolar mood disorder, saya ingin berpesan atau memberi pendapat lah. Saya pernah merasai, pernah menghidapi dan pernah melalui berbagai-bagai keadaan, emosi dan kecelaruan mental sebelum saya didiagnos dengan diagnosis yang betul dan mendapatkan rawatan dan ubat yang betul. Jadi saya harap sangat dengan kawan-kawan, masyarakat, makcik, pakcik ke ataupun kakak-kakak yang saya sayang sangat kat luar sana, saya harap korang semua kalau ada masalah seperti saya, rasa berdebar-debar, tak boleh tidur malam, mempunyai tekanan ataupun masalah yang anda rasa benda tu tak normal, tapi anda malu nak cerita kat orang ataupun anda takut nak cerita kat orang, takut pandangan orang tu menganggap awak ni macam ada sakit mental, ada masalah jiwa. Abaikan semua tu. Awak kena pergi klinik kesihatan ataupun tempat-tempat kaunseling untuk mendapatkan rawatan yang betul. Kat sana, doktor dengan pakar kaunseling memang yang terbaik. Dia orang kata macam akan memberi satu, orang kata, penyelesaian untuk awak-awak semua untuk mendapatkan rawatan yang betul. Sebab kita fikir satu je, walaupun kita berbeza dengan orang lain, tak semestinya kita ni tak okey. Cuma kita kena perlu berusaha dan percaya pada diri kita. It's okay not to be okay. Ya, betul. Oh, tagline it's okay not to be okay. Kalau harapan Puan Ruby pula untuk orang di luar sana kepada pesakit mental? Saya harap dengan adanya program-program semua ni, dengan sambutan Hari Kemerdekaan, kalau ada yang ternampak dekat sosial media semua, pergilah, dengarlah apa yang diorang nak cakap, apa yang diorang nak Kesihatan sampaikan. Sambutan Hari Kesihatan Mental kan. Sambutan Hari Kesihatan Mental yang ada dekat-dekat tu, pergilah, dengarlah. Ambil tahu kan? Ambil tahu Betul. tentang kesihatan mental. Kadang-kadang saya sebelum dulu pun saya anggap macam orang tu sakit jiwa, orang tu sakit mental, sebab kita tak pernah lalui apa yang diorang lalui. Sebenarnya masalah tu sebenarnya bukan masalah mental. Itu cuma macam
kita punya orang kata kesihatan mental kita Dia ada gangguan sikit Gangguan je. dugaan stres tu. dugaan sikit. Jadi Stres. saya harap support lah, Support. sokonglah kawan-kawan, Sokong. bagilah bantuan, macam dengarlah kalau ada kawan-kawan yang nak meluah perasaan ataupun bantuan, kita bantulah. Jangan anggap yang diorang tu lain daripada kita sama je semua. Betul. Tu yang let's talk minda sihat tu kan. Ya. Talk tu TALK. Talk is talk. Tell. Tell. Talk is talk. Tell to someone your problems kan, your Then, emosi. And then ask for help. And listen without judgment. Kita mendengar tu tanpa mengkritik kan, Betul. tanpa judging orang tu. And know where to seek help. Tahu mana minta bantuan Betul. kan. Betul tu. Dia saya rasa sembang kita hari ni memang merangkumi lah semua. Kesemua je. Mengenai stigma, mengenai sokongan, mengenai Harapan, pandangan kita pandangan, semua. kan? Sebenarnya macam yelah, macam Puan Ruby kata, pergi je. Dia selagi mana kita tak pergi, walaupun macam Puan Ruby bekerja kat kesihatan pun ambil masa 7 tahun. 7 tahun ya. Walaupun yelah kemudahan tu dekat je Pada sebenarnya. depan mata kan? Ada terpakar kat depan mata kan. Kan? Tapi dia punya keberanian. Ya. Keberanian. Memang 7 tahun untuk berani. Tapi kadang-kadang doktor 7 tahun tu sekejap je sebenarnya. Ada orang lagi lama. Lagi lama, betul. Lagi Kan? lama. Tapi 7 tahun tu satu benda yang sangat Ya. memenatkan lah juga kan. Sebab kesihatan mental ni dia pun tak straightforward. Betul. Macam hari tu kita sembang kecil manis, cucuk je dapat lah. dapat nombor bacaan. dia. Mental ni dia macam Turun subjektif. naik, dia tak subjektif nampak. kan, tak nampak. Macam betul ke, tak betul ke. betul. Macam tu lah. So bila kita tak bagi tahu, so tak tahu Tak macam tahu. mana nak minta tolong. So bagi tahu Sebab tu kena kami tell. semua boleh Kan? tolong Sebab sebenarnya. tu kena Ask. kongsi dan tell. Ya, Kalau kena tell tersimpan dan kita ask. tak tahu kan. Jadi memang kita kagumi lah Betul. Puan Ruby dan juga apa tu Di yang luar sana. di luar sana yang sedang berjuang, bertarung kita panggil teruskan, anda tak kesorangan. Betul. Kami semua ada bersama anda ya. Dengan itu saya rasa kita ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga pada Puan Ruby kerana kesudian. Bukan senang kita Betul, nak cari nak sebenarnya. cari yang boleh berkongsi cerita, Peluang yang sangat pengalaman. besar pada kami. Teruskan berkongsi. Ya. Dengan kami juga ucapkan terima kasih kepada di luar sana yang sudi tonton podcast kami Santai Sehat sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 10 Oktober. Bukan Shopee. So hari ni saya harap semua pakai hijau sebab kita memang kempen Hari Sambutan Kesihatan Wear Mental green. Green ribbon, wear green day kita panggil. Ucapan terima kasih juga kepada semua urus setia, tenaga di belakang, di balik tabir Belakang kamera ni ramai sebenarnya. Ramai sebenarnya Yang setia daripada siri 1 first year. sampai siri 4. Siri 4. Takkan ada podcast ni tanpa mereka. Betul. Ya. So, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dan pesan terakhir apa? Like, follow, repost. Kita punya Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak dan juga TikTok NCD Serta YouTube. PKD Hulu Perak dan juga YouTube. Jumpa lagi di lain Berjumpa masa. lagi. Jangan Yeah. lupa kesihatan mental untuk semua. No stigma.